بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله تقبل الصلاة والدعاء وإلى أرواح سادتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين واختم لنا ولكم بالحسنى وهو رض عنا في خير اللطف وعافية وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. selawat 10 kali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. Pemirsa Tuan Haji Nasir Bakri, Mursi Surah Radha, Tuan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat iman dan Islam kepada kita. Diberi kita kesempatan untuk hidup lagi di muka bumi Allah pada pagi Ahad yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan tuntutan fardu salat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan.
Dan insya-Allah kita mengambil masa di antara subuh hingga syuruk dengan perkara-perkara yang dituntut dalam Islam, dan kita gunakan masa tersebut dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat berkat daripada ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi SAW bersabda, talabul ilma faridatan ala kulli muslim atau muslimat atau kama qala. Yang bermaksud menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap individu muslim, sama ada lelaki mau juga perempuan. Kedua-dua wajib menuntut ilmu. Dan di dalam Islam, sebagai individu muslim, tak kira apa latar belakang, ilmu yang mesti wajib dituntut 3. Mesti tahu. Pertama, mesti tahu ilmu tauhid, tu mesti tahu. Ini wajiblah. Tak kiralah apa pun latar belakang. Sebab sebagai orang beriman, nak beriman kepada Allah mesti ada ilmu tauhid. Tahu sedikit sebanyak. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh berkaitan dengan ibadah. Apa saja yang kita lakukan itu semuanya adalah ibadah. Terbagi kepada 2, ibadah umum dan ibadah khusus. Solat, zakat, haji, itu semua adalah ibadah khusus. Adapun semua ibadah, selagi dia orang beriman, yang dilakukan dengan keridaan Allah, maka itu adalah ibadah umum dengan syarat dia ada niat. Sesuatu perkara itu dia tidak akan jadi ibadah kalau tidak ada niat. Dan yang ketiga, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf lah tuan-tuan. Tasawuf tu dengar tinggi, tapi bila sebut ilmu akhlak tu ilmu adab, ilmu cara-cara kehidupan tuan-tuan. Alhamdulillah, setiap hari Sabtu Ustaz Nur ajar kita ilmu tasawuf. Itu memang dia tusuk kat kalbu kita lah tuan-tuan. Semua yang kita berbuat tu kan, itu memang kalau kita tak sanggup tuan-tuan, maka kita rugi dengan ilmu. Itulah ilmu akhlak. Semua membersihkan jiwa kita, sama ada fizikal kita, lebih-lebih lagi rohani kita tuan-tuan. Ilmu yang berkaitan dengan batin kita. Dan semalam tentang apa tuan-tuan? Riak. Riak kan, tentang riak. Hanya ilmu penyakit berkaitan dengan hati ni hanya Allah je tahu. Kalau penyakit tentang luaran kita nampak kan, orang tu buat salah, kita terus je beritahu, terus kita tuduh, terus kita hukum. Tapi dalam hati tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana nak membersihkan? Kenalah belajar. Betul lah ustaz kata, tak ada cara lain, nak caranya pergi belajar. Jumpa doktor pun masalah hati tak selesai. Kan? Jumpa doktor, penyakit dia tak ada boleh kesan. Penyakit hati ni kan, yang tahu kalau hati tu rosak, tu boleh kesan lah. Tapi rosak segi batiniah ni kan, penyakit riak, penyakit wujud sum'ah ni, kena belajar. Mudah-mudahan kita belajar dapat ilmu, lalu kita akan amalkan sedikit sebanyak, memperbaiki. Walaupun dahulu kita semua pernah buat kan tuan-tuan, tetapi bila kita belajar, Allah itu Maha Pengampun. Dia akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Baik. Semalam saya tengok buku kitab Nasihat Agama Wasiat Iman tu, Imam Abi Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad itu tentang perkara riak dalam tu ada kan. Saya tengok, biasalah riak ni dalam apa tuan-tuan? Ibadah kan, biasa dalam ibadah lah, ibadah. Walaupun sama ada ibadah khusus umum, lebih-lebih lagi ibadah khusus ni tuan-tuan. Macam mana nak hilangkan riak ni? Nak hilangkan riak tuan-tuan. Maka dalam kitab tu disebut, bila kalau cara nak hilangkan riak ni, kita teruskan ibadah yang kita lakukan. Mula-mula tu memang sifat itu datang kan. Kita sembahyang, kita rasa akulah yang paling banyak sembahyang, akulah yang rasa datang suka sembahyang kat surau, suka sembahyang je. Itu mula-mula memang ada. Tapi kalau kita teringat kata-kata itu saja, akhirnya kita tak naklah sekarang riak pula, habis. Akhirnya tak datang masjid, tak datang surau. Jadi Imam Abdullah kata, teruskan sampai satu peringkat kamu akan rasa nikmat ibadah tersebut, lalu kamu tak hiraukan apa orang cakap, kamu buat atau tak buat, maka dia terus, akhirnya dia akan hilang. Itu cara dia lah tuan-tuan. Dalam kitab tersebut ajar kepada kita semua. Kalau kita selalu rajin baca Quran kan, mula-mula tu orang tengok aku baca Quran, aku baca Quran jemaah kan, bagus kan, timbul perasaan.
Habis kalau kita nak layan perasaan, akhirnya besok dah tak datang. Tak nak lah, nanti riak. Bang, apa pasal tak pergi surau? Tak nak baca Quran, tadarus ke? Tak nak lah, nanti riak. Tapi bila nak baca, maka syiar pun tak nampak. Hari kita baca je, teruskan, jadikan dia satu-satu rutinan, kebiasaan. Akhirnya sifat itu akan hilang sedikit-sedikit. Kita dah tak hirau apa orang kata, orang tak kata, kita macam biasa. Kerana itu adalah amalan kita, tuan-tuan. Itu berkongsi sedikit daripada sifat dari riya. Mudah-mudahan dapat memperbaiki diri saya lah, tuan-tuan. Baik, InsyaAllah pada hari ini kita sambung. Minggu lepas saya tanggung sambung daripada kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Hari ini hadis yang keempat berkenaan dengan perihal Nabi SAW. Masya-Allah. Baik, hadis yang keempat. Al-Barra bin Azib berkata, "Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'arun yadribu mankibaihi ba'ida atau bu'aida ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawili." Yang bermaksud, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limmah dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya. Kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga seorang yang terlalu tinggi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik. Hadis tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Barra bin Azib. Siapa Al-Barra bin Azib, tuan-tuan? Al-Barra bin Azib ni ia seorang sahabat dalam kalangan Ansar. Maknanya kalangan Ansar ni, Ansar siapa? Penduduk Madinah yang memberi bantuan, maka digelar Al-Ansar. Kalau Muhajir, orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika peperangan Badar, sedikit tentang latar belakang Al-Barra ni, tuan-tuan. Beliau masih kecil dan sebab itulah ditolak oleh Nabi untuk menyertai peperangan. Maknanya, tuan-tuan, bila disebut kecil ni, kanak-kanak lagi lah nak menyertai peperangan bersama Rasulullah, nak angkat senjata. Tapi Rasulullah tolak sebab kanak-kanak, kan? Namun selepas itu sebanyak 15 kali beliau menyertai peperangan bersama Nabi SAW. Sampai satu peringkat mungkin telah remaja, lalu Nabi SAW izinkan berperang. Dan sebanyak 15 kali Al-Barra ini mengikut Nabi berperang. Selepas Nabi SAW wafat, beliau tinggal di Kufah. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijrah. Ini sedikit tentang Al-Barra. Ini sahabat Nabi SAW. Baik. Tafsiran hadis, tuan-tuan. Baik, saya ambil tafsiran hadis. Baik. Di sini hadis di atas, yakni hadis yang saya bacakan tadi ini daripada sahabat bernama Al-Barra, sama juga pada hadis yang ketiga tu kan. Di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kandungannya hampir sama dengan sebelumnya. Ya, hampir sama. Masih lagi anggota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ini disebut tentang rambut. Tentang rambut Nabi dengan ungkapan limmah. Limmah tu apa, tuan-tuan? Kat nota kaki tu sebut limmah ialah rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu. Maknanya tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Yang bermaksud keadaan rambut yang melepasi dua telinga, ini maksudnya limmah.
Itu bagi istilah orang Arab lah tuan-tuan. Baik. Saya tengok dalam dia ada bicarakan tentang rambut ini nanti dalam bab yang ketiga. Tapi saya tengok dulu kat sini. Baik. Ada sebahagian sahabat menyebut rambut Nabi dia paras bawah je daripada telinga. Ada yang hampir sampai kepada bahu tapi tidak sampai kepada bahu, tengah-tengah tu. Itu kadang-kadang kalau kita tengok ada orang rambut panjang kan. Tapi kalau tanya rambut panjang, kenapa rambut panjang? Saja simpan. Okey, tak apa. Tapi kalau kenapa rambut panjang? Nabi sebab rambut panjang. Mana jadi tahu antara fizikal Nabi rambut panjang. Walau bagaimanapun kalau dah kat sekolah tu tak boleh jugalah rambut panjang walaupun disebut ini sunnah ustaz kan. Sunnah juga tapi kalau kat sekolah ni kena ikut aturan, kena juga potonglah. Setakat ni tak adalah pula budak rambut panjang tanya asal rambut panjang. Sunnah Nabi ustaz rambut panjang. Main subuh tak? Senyap je. Bagus awak ni ikut sunnah. Habis main subuh tak buat ni. Mana ni kata. Baik. Tapi sekarang ni tak ada dah rambut panjang. Dia kalau rambut panjang dia berfashion ada. Dia berfashion kan, tepi nipis kan. Kadang-kadang dekat rambut tu pun macam-macam dah. Dia buat corak kan. Corak tu semua budaya daripada orang barat kan, yang bukan diajar oleh Nabi SAW. Macam-macam fashion yang menjadi ikutan anak muda kita. Itulah mereka bila membesar anak-anak ni tuan-tuan, apabila masuk meningkat remaja, mereka mencari identiti. Identiti siapa yang dia nak tiru. Dia akan jadi orang seperti itu. Kalau banyaklah gambar-gambar yang dia dapat tu macam tu, maka dia akan ikut. Kalau dia dapat kededahan tentang kebaikan, maka dia akan ikut yang baik. Tapi kalau banyak yang perbuatan yang merosakkan, maka dia akan tiru. Memang sifat dia bila anak-anak ni remaja, dia nak meniru, dia nak cari apa yang dia boleh ikut. Sebab itu kita sebagai ibu bapa kena jagalah anak-anak kita tuan-tuan. Awasi mereka kan, tengok perubahan-perubahan sikap mereka. Kadang-kadang kesan daripada media sosial, kesan daripada pengaruh luar tu mempengaruhi anak-anak. Kawan anak saya tu saya tu qari, kawan saya tu qari. Dia cerita kan, pandai mengaji anak dia, pandai mengaji, hebat. Tapi dalam bilik dia penuh gambar Ronaldo saja, dia kata. Pening kepala dia kan. Itu jawapan dia kan. Dia pun terperanjat, alamak kan. Anak dia pandai mengaji tapi suka main bola. Tak apa, tapi dalam bilik tu dia kata gambar-gambar pemain bola sepak Abi ditampal kat dinding. Itu kan dia pun pening dia kata. Sampai dia kata Abi tak bangga pun kau jadi macam Ronaldo, duit berjuta-juta, Abi tak bangga pun. Quran kita didik lain jadi. Tengok itu pengaruh di sosial tuan-tuan. Itu orang yang bapak dia pandai mengaji tu pun menjadi macam tu. Itulah cabaran lah tuan-tuan terhadap anak-anak. Baik. Dengan memakai pakaian merah. Dengan memakai pakaian merah lebih tampan daripada Rasulullah. Maknanya tidak pernah melihat pakaian merah melainkan Nabi SAW pakaian merah. Baik. Dekat sini dalam hadis sebelumnya dia ada sebut dekat pakaian itu dekat atas tadi fil hullatin hamra. Ni pakaian merah. Apa tuan-tuan hullah tu? Baik. Disebut dalam, sebagian ulama menyebut hullah ialah nama bagi pakaian yang terdiri daripada dua kain, iaitu rida dan izar. Rida, hullah tu maknanya dua kain, jenis dua kain. Pertama rida. Rida ni apa? Rida ni nama, ni rida. Kalau orang Pakistan panggil syal, kalau orang Melayu panggil selempang. Begitulah selendang. Okey, orang Arab panggil rida. Baik. Bermaksud kain dipakai untuk menutup badan dan bahu sehingga ke pusat, iaitu selendang atau selempang seumpama
yang dipakai oleh orang lelaki yang berada dalam ihram haji atau umrah. Kan bentuk separuh sini kan. Begitu tu kan. Itu dia. Seumpama sebegitulah. Tapi ridak tu mungkin besar, tapi caranya seperti memakai ridak. Begitu. Baik. Kemudian izar ialah kain yang dipakai untuk menutup badan dari pusat ke bawah. Rupanya zaman Nabi dah ada pakai ni tuan-tuan. Dan kain ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mesir, kalau tuan-tuan pergi ke Al Saudi tu ada orang jual kain kan? Ada kain ni. Tapi kalau kat Mesir, kalau tuan-tuan pergi tak beli kain ni, tak ada tuan-tuan. Dia tak pakai kain. Kan semua orang Arab tu pakai kain tuan-tuan. Kalau nampak kain ni tuan-tuan, dia kata kita pakai skirt. Masa hari raya dekat Mesir tu, biasalah kan kita pakai baju Melayu samping tu kan. Dia ketawa kan dia budak Malaysia, dia kata budak orang lelaki Malaysia ni pakai skirt, dia kata. Itu samping beza tu. Baik, maknanya zaman Nabi ni ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kain ni, iaitu menutup badan dari pusat ke bawah, iaitu kain sarung. Tidak dinamakan al-hullah melainkan merangkumi dua kain tersebut bersama-sama. Mana disebut al-hullah? Satu ialah rida yang menutup baras bahu, dan yang kedua iaitu kain sarung. Itu pakai nama hullah, berwarna merah. Baik. Baru-baru ni tuan-tuan yang viral tu kan. Dulu orang lelaki nak jadi orang perempuan. Yang sekarang ni orang perempuan pula nak jadi orang lelaki kan. Lakukan ibadah pula kat umrah tuan-tuan. Ialah memang satu penghinaan lah kepada agama Islam buat begitu kan. Sedangkan perbuatan tu pun dah bukan aurat bagi orang perempuan. Bagaimana dia nak buat ibadah umrah kan? Dah tentu tidak sah. Dan lebih lagi perbuatan tersebut, bila dia memang perempuan nak jadi seperti lelaki, memang tak boleh lah. Haram dan tidak sah, sia-sia. Kemudian bermegah-megah pula dengan maksiat atau bermegah-megah dengan cara dia, memang jadi penghinaan lah kepada agama Islam. Tak patut dilakukan seperti itu. Dulu orang lelaki jadi perempuan pakai telekung tutup ke aurat tapi tak sah juga kan. Ini orang lelaki pula, orang perempuan nak jadi lelaki. Allah, itu akhir zaman tuan-tuan, macam-macam lah. Dan apabila dia berlaku, maka orang yang jahil dia akan anggap boleh, maka orang akan ikut, jadi ikutan pada orang lain. Baik. Tentang pakaian ni tadi, berkata Imam Nawawi, hadis di atas jadi keharusan memakai pakaian berwarna merah. Maknanya kalau kita pakai pakaian berwarna merah tu harus tuan-tuan. Namun menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, warna merah yang dimaksudkan dalam hadis ini bukanlah merah jati, merah macam memang merah darah tu, tetapi merah bercampur dengan warna lain, kerana pakaian berwarna merah jati dilarang oleh Nabi SAW. Itu kalau orang dulu-dulu kata kalau pakai baju merah lalu depan lembu kena kejar tuan-tuan. Ditanduknya tak pokoknya. Dan kalau ada korban tu keju merah kan. Sebab itu di mana kat Sepanyol tu kalau mereka laga lembu tu kan, kain yang warna merah tu warna garang kan, nak nanduk gitu. Baik. Allahu Akbar. Rupanya warna merah jati ini dilarang oleh Nabi SAW. Baik. Okey, itu pakaian yang menyebut hullah. Kemudian baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua belah bahunya, mencecah hampirlah di situ, mencecah kedua-dua bahu baginda bidang. Baginda bukan seorang yang rendah dan bukan juga seorang yang terlalu tinggi. Ini pakaian tentang baik, tentang rambut Nabi SAW tuan-tuan. Dari hadis, dia akan ada hadis pada bab yang ketiga ni tentang rambut Nabi SAW. Maka saya rujuk dulu sedikit. Baik. Dalam hadis tentang keempat ni, iaitu nyatakan Nabi iaitu rambut limah, berlambut limah, bermaksud rambut yang melepasi telinga. Jadi daripada hadis sebelum ini yang menceritakan tentang rambut Nabi SAW, kita menemui tiga istilah tentang rambut. Yang pertama limah, yang kedua jummah, yang ketiga wafrah.
Okey, ini tentang rambut Nabi. Daripada ulama menyimpulkan tentang rambut Nabi. Pertama, dia limah, yakni bermaksud rambut yang melepasi dua telinga sama ada mencecah bahu atau tidak. Itu yang pertama, dipanggil limah. Yang kedua, jummah, rambut yang panjang melepasi telinga hingga mencecah bahu. Yang ketiga, wafrah, iaitu rambut yang panjang melepasi telinga tetapi tidak sampai mencecah bahu. Banyak tuan-tuan nama rambut kan. Cuma ini istilah orang Arab lah tuan-tuan. Kita tak ada. Kita dulu masa zaman 90-an dulu tuan-tuan, satu trend rambut dipanggil rambut GQ. Ingat lagi rambut GQ tuan-tuan, agaknya rambut GQ kan. Tu penyanyi apa, Vanilla Ice tu kan, dengan dia punya apa tu trend dia jadi ikutan anak-anak muda waktu tahun 90-an dulu kan, rambut GQ. Jadi bila potong rambut ni atas ditebal nipis je kan, lepas tu belah tengah kan, jadi trend semua kan. Tapi dulu tak sama yang sekarang ni ikut. Tadi habis penampilan dengan pakaian dengan seluar je kan, yang berlipat tengah tu kan ada ni, daripada situ trend tu. Maka istilah Arab, kalau rambutnya paras tu maka dia akan sebut limah atau jummah atau wafrah itu. Baik tuan-tuan, berkenaan dengan rambut Nabi SAW tuan-tuan, ada, walaupun Nabi seorang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap ingin menguji hamba-Nya Nabi, iaitu Nabi SAW pernah kena sihir daripada gumpalan rambut. Daripada rambut. Orang kalau nak buat jahat tu kan, kalau dia nak dengki dengan seseorang itu, maka apa saja daripada pakaian atau daripada barang daripada empunya tu dia boleh sihirkan kan. Maka jatuhlah sakit seorang itu. Maka berlaku pada juga Nabi SAW. Ni ada dalam kisah asbabun nuzul surah apa tuan-tuan? Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq tuan-tuan tengok asbabun nuzul. Kenapa turunnya surah Al-Falaq ataupun disebut surah Al-Mau'izataini? Mau'izataini apa dia? 3 qul tu. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ada kaitan daripada peristiwa yang kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua surah Mau'iz ini diturunkan. Saya ambil dalam kitab tafsir Munir tuan-tuan. Tafsir Munir tu yang telah dimelayukan tu, terjemah memang lengkap lah. Antara tafsir yang bagus sekali kalau tuan-tuan nak tengok kan, tafsir Munir. Dia punya terjemahan tu memang lengkap lah. Diturunkan berikutan sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam. Orang-orang yang sihir ni daripada orang Arab tuan-tuan. Daripada orang Arab dan daripada sebelum-sebelum tu, iaitu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa, sihir ni. Lalu sampailah kita kepada hari ini. Antara ilmu yang diharamkan untuk menuntut. Ilmu ni pun boleh dituntut tuan-tuan. Ilmu tu boleh dituntut. Maka orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan di dalam hadis sahih Bukhari Muslim daripada Aisyah. Siapa ni Labid bin Al-Asam ni? Dia telah menyihir baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perigi Al-Qasr At-Talal. Di situ terdapat gumpalan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam gugur selepas disikat, digigit sikat tu kan, sikat tu bila dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sikat, maka dari sikat tu kan, kalau kita sikat rambut kan ada tersekat rambut-rambut tu kan. Jadi gumpalan rambut itu orang Yahudi ni ambil. Lalu dia ambil, tujuan dia tidak lain melainkan nak menyakiti dan dilakukan sihir terhadap Nabi. Maka jadi walaupun Nabi itu dipelihara oleh Allah, tapi Nabi juga diuji dengan sihir ni. Sebenarnya Allah Maha mengetahui, nak ujar kepada kita antara surah-surah yang boleh mendinding diri daripada sihir. Begitulah. Baik. Kemudian serta tali busur panah yang disimpulkan dengan 11 simpulan yang dicucuk dengan jarum. Kan kalau sekarang kalau kita tengok cerita khurafat ke cerita apa tuan-tuan, bagaimana orang Melayu punya cara untuk sihir kan, diikat bentuk ke tali ni, kemudian dia jadikan seperti mayat kan kecil, kemudian dia pun bakar, maka orang itu akan panas. Direndam, maka orang itu akan jadi sejuk. Itu sihir. Kerana ada benda daripada tubuh badan orang tu pada
ahli sihir ni. Orang yang dengki lah tuan-tuan, orang yang dengki, na'udzubillah. Maka dia akan merana lah, sehingga kan kadang-kadang bila diikat, orang tu tak boleh buang air. Ada dulu dekat kampung saya tu arwah Imam Jalil, dia kesian, dia meninggal disebabkan sihir tuan-tuan. Busung tu kan, busung, dia tak boleh buang air kan, dia kena ikat benda tu dengan sihir. Orang dengki dengan dia, akhirnya meninggal disebabkan imam tu, kerana orang tak suka. Jadi orang kampung ni bila tak suka tu, jadi lepas tu dia pula macam kuat pendirian dia, akhirnya dia tak boleh nak kalahkan, dia guna sihir sajalah. Jadi orang tu mula sakit, akhirnya meninggal. Allah merahmatinya tuan-tuan sebab perbuatan sihir. Baik. Lalu Allah menurunkan dua surah ni. Okey, asbab daripada berlaku sihir kepada Nabi SAW, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua surah, iaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu bil falaq. Lalu Allah menurunkan dua surah ini, takdirkan setiap kali dibaca satu ayat. Allah takdirkan setiap kali dibaca satu ayat, terungkailah satu simpulan. Qul a'udzu birabbin nas, dia 11 ikatan tu terungkai satu. Baginda mendapati dirinya semakin ringan, sehinggalah terungkai simpulan terakhir daripada mana setiap satu ayat itu dia terungkaikan satu ikatan. Qul a'udzu birabbin nas, terbuka satu ikatan. Malikin nas, terbuka satu ikatan. Sampai habis surah An-Nas dengan surah Al-Falaq itu, maka terungkailah semua ikatan yang dilakukan oleh Labid bin Assam ni. Sehinggalah terungkai simpulan terakhir, lantas baginda pun bangkit berdiri dengan tangkas bagaikan baginda terlepas dari rasukan. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita tuan-tuan, kalau orang nak buat jahat, na'udzubillah, memanglah senang. Lalu Jibril mula menjampi Rasulullah sambil berkata, dalam tafsir ada satu doa, dalam tafsir Al-Quran ini Al-Haramain itu ada doa. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit kan, disebabkan dia disihir. Lalu Allah utuskan Jibril kepada Nabi. Lalu Jibril bertanya, wahai Rasulullah, kamu sakit? Ya Muhammad, apakah engkau sakit? Baginda menjawab, benar. Lalu Jibril mendoakan. Saya baca, tonton ikut boleh? Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahumma yashfika bismillah arqika. Maksud dia, maksud daripada doa yang kita baca tadi, dengan nama Allah, yakni Jibril, Jibril mendoakan Nabi SAW agar sembuh dan terlepas daripada sihir. Dengan nama Allah aku menjampimu, maknanya Jibril menjampi Nabi SAW dari sebarang yang menyakiti dirimu, dari kejahatan pendengki dan tenungan mata, yakni daripada orang yang menenung mata dengan hasad. Ain tu sebab ada ain kan, penyakit ain ni orang yang jahat, dia dengki, dia dengan pandangan orang tu boleh kena sihir tuan-tuan. Baik, semoga Allah memulihkan kesihatanmu. Itu doa kita pun boleh baca kepada diri kita atau kepada ahli keluarga kita lah tuan-tuan. Baik, itu antara pengajaran yang kita dapat daripada tentang kisah rambut Nabi SAW. Lalu diajar kepada kita kalau nak tidur, bacalah 3 qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas tuan-tuan. Nabi SAW sebelum tidur, Aisyah memberitahu baginda akan baca, kemudian dia tiupkan dekat tapak tangan, lalu dia akan usap daripada badan atas kepala sampailah kat ujung kaki kan. Mudah-mudahan tidur dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa angkat wuduk. Barang siapa yang mengangkat wuduk sebelum tidur, maka akan dipelihara oleh malaikat, akan jaganya daripada tidur sampailah waktu pagi. Walaupun dia bangun malam tadi, kemudian dia pergi buang air, dia tidur balik, dia termasuk dalam yang berwuduk. Tuan-tuan, baik. Okey. Itu hadis tentang rambut Nabi SAW. Baik. Kita tengok hadis yang keempat. Hadis yang kelima tuan-tuan. Baik.
Atas tu keterangan hadis ini bertaraf sahih. Memang hadis dalam kitab kitab ini tentang semuanya yang sahih. Yang sahabat sebut jelas apa yang mereka nampak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan, daripada Waqi', daripada Sufyan, daripada Abu Aqash, Ishaq, bersumber daripada Al-Barra' bin Azib. Hadis yang kelima, Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. KW tu maksudnya karamallahu wajhah, tuan-tuan kan. Kalau ada yang tak dekat, kenapa karamallahu wajhah? Maksud dia Allah memuliakan wajah Saidina Ali radhiyallahu anhu. Baik. Kalau Nabi SAW dia tulis SAW sallallahu alaihi wasallam, tapi pada Saidina Ali KW karamallahu wajhah. Ada dua. Satunya Sayyidina Ali ni dia tidak pernah melihat najisnya, maka Allah muliakan wajahnya. Baik, berkata lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir shasnul kaffaini wal qadamaini dakhmur ra'si dakhmul karadisi tawilul masrubah idza masya takaffa'a yatakaffa'u takaffuan takaffiyan ka'annama yanhattu min sababin lam arqablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah, telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya namun lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar, bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebar dan lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat orang yang setanding baginda, sama ada sebelum kelahirannya ataupun selepas baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis sahih. Baik. Tafsiran hadis, tuan-tuan, bacakan. Hadis di atas berikut disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, iaitu sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hingga dewasa, kemudian berkahwin pula dengan anak kesayangan Nabi, iaitu Fatimah radhiyallahu anhu. Oleh yang demikian, apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ali adalah benar-benar terperinci dan seharusnya diberi perhatian oleh orang yang berminat mengetahui sifat fizikal Nabi. Ya, daripada tinggal kecil sehingga menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anaknya, dan daripada anaknya, tuan-tuan, ada cucu. Ada cucu daripada anaknya itu ada cucu. Walau bagaimanapun, yang hanya diketahui susul galurnya daripada Sayyidatina Fatimah dengan Ali bin Abi Talib, tuan-tuan. Baik. Di Sewun dekat Tarim tu ada satu makam keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-8. Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Satunya Al-Muhajir Ahmad bin Isa tu, maka semua nasab disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut semua nasab dekat dunia ini semuanya berbinkan bapa, kan, berbinkan bapa. Cuma nasab Sayyidatina Fatimah saja yang tidak putus, daripada Sayyidina Husain, kemudian bin Ali bin Abi Talib, dan emaknya Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak putus. Dekat Seun tu saya pernah pergi, dekat situ satu makam Muhammad bin Al-Muhajir. Disebut Muhajir ni orang berhijrah daripada kota Baghdad, kemudian dia berhijrah ke Hadramaut tu, lalu dia meninggal di situ. Lalu ada satu keturunan dekat situ, dekat batu tu ditulis, batu tu ditulis kan, dia kata pertama Ahmad bin Isa, kemudian bin Muhammad,
Naqib bin Ali Al-Uraibi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib wa ummuhu Fatimatu Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan dia. Subhanallah. Maka daripada situ tuan-tuan, itu yang bertebaran dekat Malaysia, dekat Indonesia kan. Mereka ada salah silah nasab tuan-tuan. Allah Akbar. Itu kelebihan mereka lah tuan-tuan Itu keturunan dia. Baik. Hadis di atas menceritakan tentang ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan tapak tangan dan kaki, ukuran kepala dan sendi-sendi tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di atas dinyatakan bahawa tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasar, dekat sini kan dia sebut tebal dagingnya tu maknanya macam kasar. Sedangkan dalam hadis yang lain ada dinyatakan bahawa tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lembut, lebih lembut daripada sutera, iaitu hadis Anas radhiyallahu anhu pada hadis yang ke-325. Nanti kita akan sampai kat situ. Tapak tangan Nabi ni subhanallah lembut daripada sutera. Bagi menyelaraskan antara dua kenyataan ini, ada ulama membuat kesimpulan bahawa tapak tangan baginda menjadi kasar pada ketika selepas jihad, selepas berperang, tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kasar, atau selepas baginda bekerja membantu isteri. Namun dalam keadaan biasa, tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada asal, iaitu lembut. Kita lah tuan-tuan kalau kita kerja keras, kerja macam berkebun kan, kita akan kasar lah kan, kesar dengan tanah ke apa, cuma kita basuh pakai pula foam apa semua tu kan, lembut tangan dia kan, lebih lembut lagi tuan-tuan. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keras pada waktu-waktu tertentu, tapi asalnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tangan yang lebih lembut daripada sutera. Masya-Allah. Ulama mentafsir perkataan syathu. Kat sini tadi sebut apa tu? Wala bil qasiri. Macam mana sebutnya? Syatnu. Belit lidah je. Syatnu, shin kemudian ta. Shin tu tafashi, patut ta tu ujung lidah. Jadi syatnu. Dalam hadis di atas dengan makna besar dan berisi, bukan bermaksud kasar dan tebal. Maknanya syatnu ni tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni besar dan berisilah, berisi. Bukan maksud kasar atau tebal. Baik, daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ukuran kepala baginda dan begitu juga sendi-sendi tangan tulangnya adalah besar. Yang dimaksudkan kat sini kan, kepalanya besar. Kepalanya besar dengan besar kepala. Beza tuan-tuan kan? Kalau kepala besar maknanya fizikal, tapi kalau besar kepala tu nak tucang istilah gitu kan, melawan dah kan. Betul tu. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam sendi-sendi tulangnya adalah besar. Kita dapat mengetahui kesempurnaan mental dan fizikal. Maknanya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam tu fizikalnya maknanya dia besar. Besar tu tak tahulah bagaimana, tapi diumpamakan besar itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kesempurnaan mental dan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kepala yang besar menunjukkan keadaan otak baginda yang besar, iaitu menggambarkan kekuatan akal baginda. Kemudian disebut sendi-sendi tulang Nabi sallallahu alaihi wasallam besar, menunjukkan keadaan fizikal baginda yang tegap dan sasa, menggambarkan kekuatan lahiriah. Itu yang disebut oleh ulama tentang fizikal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain tu bulu yang tumbuh di dada hingga pusatnya lebat. Maknanya Nabi SAW mempunyai di badannya, ada orang lelaki kan, ada yang berbulu kan, ada yang orang Melayu dia tak ada, tapi kalau orang asalnya orang lain orang Melayu tu kan penuh ni kan, bulu sampai dekat pusat. Maknanya Nabi SAW ni ada juga bulu yang tumbuh di dada hingga ke pusatnya lebat. Maknanya orang Arab ni dia punya bulu pada badannya tu lebat, kan. Ada yang tak ada kan, ada sikit je kan, ada yang ada. Dia panjang tak kalau dia berbulu tu? Kalau dia tak cukur ataupun tak potong, dia akan lebat tak tuan?
Ha? Ada badan yang bulu tak? Nak tanya juga. Kalau kan biasa kalau misai ke kan kita akan potong kan. Kalau yang kat bulu kat dada tu dia akan macam misai juga. Maknanya kita kena potong atau dia macam tu je. Itu tak tahu dah kan. Mungkin kalau tu macam mana kan. Kena tak ada kena cukur ke so, kalau lebat kan sama pula kadang-kadang ada orang yelah kadang-kadang bila lebat bila dia pakai baju tu sampai kat sini keluar. Tapi kalau sifat bulu tu dia akan memanjang lah, maknanya kena juga di trim jugalah kalau ada lah tuan-tuan kena juga. Baik, semua hikmah Allah jadikan tu ada sebab lah tuan-tuan jangan tengok badan dulu kan. Kita pun ya besar ni kan, jangan semua berbulu dah lah tuan-tuan. Tak ada insya-Allah kan, tapi tu maknanya ada mungkin apa tu setengah-setengah negara tu mungkin disebabkan faktor cuacanya menjadikan orang tu mungkin begitu keadaan dia kan, berbulu, ada yang lebat kan. Baik. Wah, baik. Okey tuan-tuan, sampai sini dulu. Keterangan hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Ismail daripada Abu Nuaim, daripada Al-Mas'udi, daripada Osman bin Muslim bin Harmus, daripada Nafi' bin Jubair, daripada Mut'in, bersumber daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Satu je sahabat Nabi ditulis KW, yang lain ARA radhiyallahu an tu RA. Kalau KW tu karamallahu wajhah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, sampai dahulu tuan-tuan yang saya mampu untuk terangkan berkaitan dengan hadis. Dua hadis, yang keempat dan yang kelima bersumberkan daripada keterangan tafsiran hadis jugalah Syama'il Muhammadi. Nak lebih-lebih kita tak pandai, jadi yang ada tu berkongsilah sama dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kedaifan diri saya lah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang kita perolehi, termasuklah kita mudah-mudahan orang yang kasih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana asbab suka mendengar tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقيا علما نهزى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقب الرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصاب الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.